Tadi kau kata nak kongsi pasal apa? Pasal mak kau? Pasal ibu saya sebenarnya. Sebenarnya saya nak berkongsi kepada anda bagaimana Pablo Amirul ni wujud dalam industri ni. Dan sebelum permulaannya tu, saya nak beritahu ibu saya ni seorang yang perempuan yang saya rasa paling tabah dalam hidup ni. Selepas bercerai dengan ayah saya waktu saya masih muda, dia bawa lari kami adik-beradik ke Kuala Lumpur. Dan waktu tiba di Kuala Lumpur tu, dia tak ada kerja, tak ada siapa-siapa dan kami terpaksa berempat hidup dari rumah ke rumah. Ibu saya. Saya berkongsi ni bukanlah untuk mengaitkan ibu saya, tidak. Tapi saya nak mengatakan bahawa tingginya pengorbanan seorang ibu tu pada saya lah. Waktu dia di Kuala Lumpur bersusah payah, dia ambil SPM, cuba nak dapatkan education, mohon jadi cikgu sementara sampai dia jadi cikgu di sekolah Chonghua, kalau tak silap Pablo, dekat Jalan Sultan Ismail. Dan lepas tu, barulah dia ada rumah nak orang kata nak jaga adik-adik Pablo. Kita orang ada 4 adik-beradik dah tu. Ada 4 orang bang. So, waktu Pablo dibesarkan dengan ibu, Pablo ingat dia seorang cikgu. Waktu siang memang dia cikgu lah. Tapi malam dia bekerja sebagai orang kata GRO bang. Yes. GRO. I remember that. Are you sure you want to talk about this? It's okay. It's already, I just want to share how meaningful the mother. Sometimes you jangan ingat seorang ibu yang jahat tu, apa yang dilakukan perbuatan jahat tu, you boleh aibkan dia dan you katakan dia adalah jahat. Tidak, ada sebab kenapa ibu saya buat macam tu. Sebab waktu tu bang, nak jaga 4 orang anak, ibu tunggal, tak ada siapa-siapa dalam hidup dia. Dia pula anak yatim piatu. So, waktu tu Pablo pun macam rasa, why my mom did this? Tapi bila dia bagi tahu, dia nak membesarkan kami adik-beradik. Saya pernah melihat bagaimana ayah saya pukul mak saya sampai mak saya melarikan diri, didera sampai nak jual dia disebabkan berhutang semua. So, saya rasa apa yang sampai mak saya, sampai saya hantar pergi belajar kat Brazil pun, sampai jual kereta, jual barang-barang hanya untuk Pablo habiskan pelajaran. And saya seorang yang pendendam. Saya dendam bapak saya, arwah bapak saya. Saya ingat lagi waktu saya dah bertahun selama saya duduk dekat Brazil ke belajar apa, saya tidak pernah menggunakan perkataan Ben Muhammad Sakri. I never use Ben Muhammad Sakri because saya rasa ayah saya dah tak ada. Okay? Sebab saya benci dia Datuk. Waktu dia meninggal pun, selepas 10 tahun saya tak jumpa dia pun, the only words yang came out daripada mulut Pablo adalah, engkau nak apa? Kenapa kau muncul depan aku? Dan apa? Sepatutnya Pablo kena salam, Pablo kena cium tangan dia, Pablo cuma tanya how dia punya life. Lepas tu tak, Pablo tak tanya. Sampailah dia meninggal, Pablo tak ada rasa pun macam, oh shit. Cuma waktu bila Pablo dengar bagaimana perjalanan hidup dia dikebumikan masa tu, pada hari Jumaat, semua cerita benda-benda yang baik, walaupun arwah tu selalu banyak sangat melakukan kesilapan dia semua-semua. Tapi Allah tu dah buat dia tempat yang baik. Saya masa tu baru, ya Allah, saya rasa macam Masya Allah, aku rasa kecewa. Saya rasa macam, sampai sekarang Pablo tak nafikan yang pengalaman tengok bapak saya meninggal, saya tak buat apa-apa, tak ada semayang, tak ada nak bacakan Yasin untuk dia ke apa ke. Saya rasa macam, what kind of son am I? Ketika itu. Sampai saya cerita kat ibu saya, apa yang dia dah buat kat you ni, you masih lagi ni. My mom cakap senang je. That is between me and my dad. You guys tak payah involve. Tapi saya melihat apa yang dilakukan pada Pablo. Sampaikan Pablo dia hantar balik bekerja macam mana pun Pablo jatuh. Pablo ingat lagi waktu kita orang tinggal di sebuah rumah. Kita hire kita punya kontraktor untuk buat rumah tu. Waktu tu Pablo kerja bank negara. And I'm so like, I was young, freedom, workaholic semua, saya ada duit. Sampaikan nak buat rumah, saya ingat lagi, saya campak duit kat ibu, saya cakap, this is money, you do whatever you want, jangan kacau saya. Saya busy. Selepas saya buat macam tu je, Datuk, gone. Kontraktor lari, rumah tak siap, saya ingat lagi, saya tinggal di sebuah rumah yang hanya berbatu bata saja, tak ada bumbung, tak ada apa. Wiring bersepah. Kalau time hujan, air boleh nampak banjir, saya boleh tengok adik-adik saya kalau tidur ke apa, saya boleh tengok air tu mengalir. Dan saya rasa macam, I got to do something about this. Dan yang buatkan Pablo jadi macam, dalam industri saya tahu saya tak handsome, saya tahu saya tak sehebat orang-orang lain. Tapi saya tahu, saya ada keazaman dan saya ada motivation. Kalau saya nak benda tu, saya akan berjaya. Saya masuk industri tahun 2012, 21 April. Waktu tu,
RM30 je Datuk saya dapat bayaran. Selepas tolak dengan ejen. And it is not easy. Semua orang ingat Pablo ada job, Pablo hebat, Pablo ni sebenarnya. Tak, sebenarnya yang membuatkan saya hebat adalah kerana ibu saya, dia sentiasa mendoakan Pablo untuk berjaya. Apa je Pablo buat, berjaya. Saya sendiri melihat macam mana setiap malam ada orang lain hantar ibu ni. Kadang-kadang saya tanya ibu kenapa ibu buat macam ni, ibu kerja. Tak, ibu buat kerja macam ni, ibu jalan layan, ibu tak minum, ibu tak apa. Terus saya rasa macam, okay. It's not a good childhood lah Datuk. Macam you cakap, saya pun pernah kena pukul, kena bantai, tangan nak kena bakar sebab mencuri. Dan saya dulu pun kuat melawan, kuat jerit dengan ibu saya. Hingga sampai sekarang pun, saya kurang bercakap dengan ibu. Tapi saya tak adalah sampai berdendam, tidak. Saya cuma daripada kecil dan saya dah suka bersendirian. So whatever it is, saya akan tanya ibu macam tu. Tak ada celebration birthday kan kita nak wish ke apa, tak ada. My life with my mom tak ada kita nak celebrate benda-benda tu. Sebab ibu masa tu fikir nak hidup, nak besarkan anak-anak 4 orang. Sebab tu pada Pablo rasa macam tak ada insan yang lebih hebat daripada ibu aku. Dan aku rasa macam banyak yang dia lalu, apa yang dia buat dalam hidup ni, sampai Pablo rasa macam, Masya Allah, saya tak boleh. Kejayaan Pablo dapat hari ini adalah kerana berkat seorang ibu yang sentiasa mendoakan Pablo untuk berjaya bang. Too much. Everybody, saya bukan ada satu kisah kehidupan yang cukup best yang membuatkan saya menjadi orang yang best. Ini benda tak best. Aku cakap engkau, apa yang kau lalu ni Pablo, bagi abang kan, sesuatu yang hebat. Yang hebat di mana kalau orang tidak melalui proses macam kau, belum tentu dia respect ibu dia. Tetapi kau bayangkan mak kau, ibu kau sanggup buat sesuatu untuk membesarkan anak-anak dia tanpa mempedulikan apa orang cakap, apa pandangan orang, tapi dalam hati dia, niat dia seorang je yang tahu. Dia seorang je yang tahu. Dan akhirnya hari ini engkau tidak malu nak mengaku mak engkau seorang GRO. Kau tak kat? Yes. But kalau kau cerita kat aku macam ni, Pablo, aku cakap aku really respect your mom. Aku memang tabik gila your mom, dan aku tabik dengan kau kerana engkau langsung tidak malu dengan apa yang berlaku dulu, dan kau tahu itulah sebenarnya pengorbanan daripada mak engkau. Mak engkau lah orang yang hebat. Mana mak engkau sekarang? About 15 minutes away from me, tapi tak boleh nak pergi tengok sangat lah. Tuan Datuk, apa yang saya dapat hari ni, saya tak segan untuk ingat apa yang ibu saya, pengalaman tu. Saya takkan lupakan apa yang paling saya tak dapat lupakan bila bapak saya suka berhutang, saya suka berjudi, sampai dah sanggup jual ibu saya, sampai saya ingat lagi waktu tu. Saya kecil lagi Datuk, 8 tahun, I cannot do anything to protect my mom. I hate my dad so much. Itu yang bila Pablo muncul dalam industri, semua kejahatan yang Pablo buat, itu adalah apa yang Pablo lihat daripada kecil. Waktu Pablo dekat Brazil, Pablo survive. Pablo ingat lagi waktu tu pun, kehidupan Pablo kat Brazil pun kan semakin makan pagi bang. Sebab the currency, everything was there. Kalau dia beri peluang, memang Pablo tak nak pergi Brazil. Pablo tak nak pergi kalau boleh. Sebab buat apa saya pergi kalau mak saya sampai terpaksa jual banyak benda kereta ke apa untuk pastikan saya berjaya. So sebab tu bila waktu saya ada kat rumah tu, saya pernah duduk, saya kata 2 tahun aku duduk rumah yang berbata macam ni. Fuck. My family deserve this better than this. Saya bertunggu-tunggu, saya siang kerja, siang malam, saya buat apa saja job, apa saja orang suruh saya buat. Bukan kerana orang kata kau buat harga murah apa kau buat, tak. Sebab you got to survive. In this world, you have to survive. Sampai sekarang Pablo berjaya. Bukan berjaya lah, macam Pablo berada di satu kedudukan yang macam, yes, filem. Dah jadi orang filem. Saya mampu bagi mak saya kesenangan, saya mampu bagi duit, saya dah mampu bagi apa saja yang dia nak. Tapi cuma saya masih lagi tak dapat lupakan apa yang berlaku pada masa dulu.
Yang buatkan saya kuat bang. Yang buatkan saya jadi ni. Because my mom. So everyone, no matter what your mom do lah, apa saja yang ibu kita buat, apa yang kita pernah lalu, jangan kita lupakan semua tu. Kita ingat tak apa, jangan rasa malu. Baik rasa malu pada Allah daripada saya nak malu apa pada orang-orang macam ni, sebab semua orang dah pernah tengok gambar saya yang tersebar waktu gambar bogel, tak tahu siapa yang buat. Tapi my parents, masa tu ibu saya orang yang, it's okay. I pray for you. You not do it, it's okay. So everything my mom was like, oh. Sebab tu saya cakap di balik kejayaan Pablo Amiro ni sebenarnya ibu. Sebab setiap kali kalau saya pergi bekerja, ibu yang mendoakan saya. Berapa saya bagi dia pun, dia tak pernah cakap apa pun. Dia cuma cakap, kalau kau rasa kau boleh berjaya, kau buat sampai berjaya. Okay, Pablo, mungkin kau juga boleh kongsi kehidupan kau masa kau dekat Brazil. If you don't mind lah, you know. It's okay, Datuk. It's okay. Yeah, I'm sorry maybe for crying. It become so okay. emotional for this. This is like, oh my God. I'm so sorry. Crying is good. Crying is good because bila kau menangis, sebenarnya bila kita menangis, kita musabah apa? Aku nak cakap pun susah. Kita memperbetulkan diri, muhasabah diri kita, mengingat balik yang lama, bahawa yang lama itulah kenangan-kenangan yang indah dalam yang kita lalui. Sebenarnya banyak orang ingat, macam saya juga lahir daripada keluarga yang susah, makan susah, serba-serbi kekurangan. Tapi itulah sejarah yang paling indah yang kita pernah lalui. Orang lain, kita tak peduli orang lain. Kan kita tak makan, kita tak apa benda, kita yang tanggung sendiri. Tapi sampai hari ini, kita really appreciate apa yang kita lalui dulu kerana pengajaran-pengajaran yang besar tu membuatkan kita jadi manusia. Kadang-kadang ada orang dia culture shock. Dulu dia okey, dia baik. Tapi sampai tiba-tiba dia culture shock, dia jadi lebih buruk daripada tu. Ada juga. So kita ni, apa yang Allah bagi, wa imah sehelai daun pun gugur daripada pokok, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bersyukur kerana di penghujung-penghujung atau pertengahan hidup kita dapat mengenali yang mana baik, yang mana buruk.